Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana datang menonton video saya. Hari ini kita akan sambung dengan sistem autentikasi untuk siri Jom Bina kita. Okey, secara asasnya sistem autentikasi ni dia memerlukan dua komponen utama, iaitu komponen untuk kita mendaftar dan juga komponen lagi satu adalah untuk kita log masuk ke dalam aplikasi tersebut. Jadi kita akan mulakan dengan membuat 4 fail PHP, iaitu index.php. Okey, jadi di dalam index.php kita akan paparkan borang untuk pengguna isi, di mana borang yang pertama ialah untuk mereka mendaftar dan borang kedua adalah untuk mereka log masuk. Jadi semua proses untuk kita paparkan kepada user akan berlaku di index.php, dan lepas itu kita akan buat daftar.php. Jadi selepas user ataupun pengguna memasukkan data mereka untuk mereka mendaftar ke dalam aplikasi kita, maka semua proses pendaftaran akan berlaku di sini. Jadi saya akan letak tag PHP terlebih dahulu. Lepas tu kita akan buat logmasuk.php, sama juga seperti daftar, cuma di sini kita akan kendalikan proses log masuk. Dan yang terakhir ialah periksa.php. Jadi di periksa.php ini kita akan periksa sama ada pengguna tersebut telah log masuk ke dalam akaun mereka ataupun tidak. Jadi di sini jika user ataupun pengguna tidak log masuk, mereka akan dihantar semula ke index.php. Tetapi jika mereka sudah log masuk, mereka akan terus melayari periksa.php. Mereka tidak akan dihantar ke index.php. Seterusnya kita memerlukan satu pelayan lokal ataupun pelayan tempatan, tapi macam tak sedap dengar, jadi saya akan gunakan pelayan lokal ataupun local web server, di mana kita boleh menjalankan programming ataupun coding PHP kita. Jadi contoh macam sekarang saya letakkan file saya di sistem autentikasi. Jadi kalau saya pergi ke localhost /system autentikasi /index.php misalnya, dan akan nampak saya akan dapat error kerana kita belum memulakan web server lokal kita. Jadi saya akan mulakan pelayan lokal. Saya menggunakan Laragon kerana bagi saya Laragon nampak lebih mudah, dan bagi saya macam dia ada kelebihan sedikit lah berbanding daripada Xen dan WAM. Jadi saya akan tekan start all. Bila anda tekan start all, dia akan menjalankan Apache dan juga dia akan menjalankan MySQL di sini. Jadi Apache ini dia akan menjadi local web server kita lah sekarang ni. Jadi kalau saya refresh, nampak saya dah tak dapat error dah, dan saya boleh masuk ke dalam index.php tadi. Tapi Laragon menyediakan satu feature ataupun satu kelebihan di mana anda boleh menggunakan nama selain daripada localhost begini. Jadi dia akan nampak lebih kemas. Pergi ke sini, pergi ke www dan cari sistem autentikasi di sini, dan dia akan dapat sistem autentikasi.io. Okey, sekarang kita dah berjaya memulakan local web server kita. Selepas itu, bila user ataupun pengguna mendaftar ke dalam aplikasi kita, kita memerlukan satu tempat untuk kita menyimpan data-data tersebut. Jadi kita boleh saja guna Excel ataupun Notepad untuk menyimpan data tersebut, tetapi kita sekarang mempunyai MySQL, di mana MySQL adalah salah satu pangkalan data di mana kita boleh menggunakan pangkalan data ini untuk menyimpan data user ataupun pengguna yang mendaftar ke dalam aplikasi kita. Jadi saya boleh pergi ke anda boleh tekan di sini, tekan right click ataupun tekan butang kanan di atas mouse anda atau di atas tetikus anda, dan anda boleh tekan PHP My Admin di sini, dan anda akan dimasukkan. Kalau anda tidak dimasukkan, saya akan log out. Okey, kalau anda berada di sini,
anda cuma masukkan root dan password ini kosong, kerana pada asalnya semua user ataupun semua pengguna akan diberi akaun asal, iaitu root, akaun root. Jadi tekan saja go. Okey, lepas itu tekan new di sini. Kita akan mencipta satu database baru. Saya akan namakan autentikasi. Saya akan tekan create. Okey, sekarang kita dah cipta table, maksud saya kita sudah mencipta bekalan data ataupun database autentikasi. Okey, di dalam autentikasi kita akan mencipta table kita. Jadi kita akan, apa yang saya akan buat ialah, saya akan besarkan, saya akan cipta table. Jadi kita akan cipta table, create table pengguna, dan setiap pengguna akan ada ID yang tersendiri. Kita akan menggunakan int11 dan dia mestilah auto increment. Dia mestilah primary key, bermaksud setiap orang akan mempunyai primary key yang tersendiri. Primary key not null, bermaksud nilai tidak boleh jadi null. Kita mesti isi kolom tersebut. Lepas tu kita akan ambil username, kita akan menggunakan baca 25 not null, dan akhir sekali kita akan menggunakan password char, kita akan menggunakan baca juga lah, 25 not null, tutup kurungan dan letakkan semicolon. Okey, jadi kita akan cipta table pengguna. Dan akhir sekali tekan go di hujung belah kanan bawah ni, tekan go. Dan kita telah pun mencipta table pengguna kita. Okey, ID, ada username dan juga ada password. Jadi pertama sekali apa yang kita akan buat ialah kita akan buat muka hadapan untuk aplikasi kita. Jadi saya akan tukar dokumen menjadi sistem autentikasi, dan kita akan tulis sistem autentikasi di sini, dan kita lihat dan kita dapat sistem autentikasi. Lepas tu kita buat adalah kita akan membina, kita akan cipta satu borang. Borang akan dalam bentuk post, kerana bila kita menghantar data daripada front end ke back end, kita perlu hantar dalam bentuk post. Jadi action, okey, action di sini kita akan masukkan nama file untuk proses tersebut. Jadi di sini sekarang ni form ni adalah untuk form daftar. Jadi kita masukkan daftar.php. Okey, jadi apa yang kita seperti yang anda lihat tadi, dalam MySQL kita ada cipta username dengan password dan juga ID, tetapi dalam untuk ID tu kita tak boleh nak masukkan nilai lah, sebab dia kan auto increment, dia akan meningkat dengan sendirinya. Jadi kita tak perlu masukkan nilai ke dalam kolom ID tersebut. Jadi kita akan cipta input text. Okey, dan dia akan mengambil nama user. Okay, dia akan mengambil nama user, dan saya akan letak BR di sini, sebab BR maksud break, dia akan macam space lah fungsi dia tu kan. Okey, lepas tu kita akan masukkan password supaya orang tak boleh tengok password apa yang kita sedang masukkan ke dalam input tersebut. Jadi password user BR, dan akhir sekali yang penting adalah button, dan anda perlu ambil button submit. Okey, button type submit, dan kita akan letakkan hantar. Okay, jadi kita akan tengok, dan ya, sepatutnya kita buat kemas sikit. Kita boleh masukkan sebagai label. Jadi untuk nama user daftar nama,
Jadi username kita akan masukkan macam tu. Saya akan copy, masukkan di sini username, dan kita akan masukkan kata laluan, daftar kata laluan. Dan untuk for dia akan menggunakan ID. Jadi untuk kita referkan input ni kepada label ni, kita perlu masukkan ID dan berikan nama yang sama, iaitu daftar nama. Untuk input kita masukkan ID daftar kata laluan. Okey, jadi refresh dan kita akan dapat username dan kata laluan. Saya perlu saya tulis kat sini, ini adalah daftar. Okey, daftar. Di sini untuk daftar, dan saya akan buat juga untuk log masuk. Ini PR kita boleh letak 2 kali, maksudnya dia akan break 2 kali. Dan di sini adalah log masuk, dan tukar action daripada daftar menjadi log masuk.php. Username di sini kita tukar log nama dan juga log kata log. Okey, di sini log dan di sini juga log. Okey, log masuk di sini pula ialah daftar account. Jadi saya refresh. Okey, di sini untuk kita daftar account, saya akan kecilkan sikit. Start autentikasi, daftar account, kata laluan, dan sini pula adalah untuk kita log masuk. Jadi sekarang walaupun front end kita telah siap, tapi back end kita belum kita siapkan lagi. Jadi kalau kita masukkan nilai pun, kata laluan, pun akan kosong lah, dan kita tengok dalam bekalan data kita pun dia masih kosong. Okey, jadi sekarang ni tugas kita adalah untuk kita sambungkan aplikasi ini dengan database ataupun dengan bekalan data kita. Mudah saja, kita pergi ke daftar.php, kerana kita tahu di sini kan adalah borang untuk kita daftar kita punya username dan password. Okey, jadi pertama sekali kita akan buat penyambungan kepada database kita. Kita boleh menggunakan MySQLi Connect. Okey, dan di sini dia akan meminta beberapa parameter. Dan parameter yang pertama, dia akan meminta host. Anda boleh masukkan localhost, dan lepas tu dia akan minta user. Anda boleh masukkan root. Dan kalau anda ingat lagi di awal video saya ada katakan root ni tiada password, jadi anda masukkan string kosong sahaja, dan terakhir sekali anda masukkan database yang kita cipta tadi, autentikasi. Okey, jadi sekarang kita boleh periksa sama ada penyambungan ini berjaya ataupun tidak dengan menggunakan if. Lepas tu anda masukkan boleh ubah con else. Okey, jadi kita akan echo berjaya, dan ini pula akan echo gagal. Okey, kalau anda buat aplikasi untuk live server ataupun aplikasi anda ini boleh diakses oleh orang ramai di internet, anda akan menggunakan nombor IP di sini. Jadi saya akan gunakan nombor IP untuk localhost, iaitu 21.0.0.1 kerana untuk membiasakan anda menggunakan IP address. Okey, jadi kalau kita akan masuk ke daftar.php dengan menekan butang daftar account, dan ianya telah berjaya. Berjaya bermaksud kita telah membuat penyambungan kepada database autentikasi ini. Jadi sekarang setelah kita dah berjaya membuat penyambungan, kita nak dapatkan data daripada username dan kata laluan. Kalau anda ingat, borang ini kita menggunakan method post. Okay, jadi dalam HTTP dia ada 4 metod utama, iaitu get, request, post request, lepas tu dia ada delete, dan terakhir sekali dia ada put. Put ni adalah untuk update lah. Okay, jadi sekarang ni kita menggunakan post. Post ni selalunya untuk data daripada front end kita nak hantar ke back end untuk disimpan di dalam server ataupun di dalam bekalan data kita. Dan kalau daripada server nak memberikan data tersebut kepada front end, kita akan menggunakan get request.
selalunya macam tu lah. Dan kita akan mendapatkan data daripada username dan juga daripada kata laluan kita dengan menggunakan post, dan masukkan nama untuk kita punya username, iaitu di sini name di sini, iaitu nama user di sini. Saya akan copy dan masukkan di sini. Okey, jadi sebelum tu kita cuba echo untuk lihat betul tak data ni. Okey, jadi saya akan masukkan def.im daftar account dan kita akan dapat balik def.im. Maksudnya kita telah berjaya mengambil data daripada front end kita. Okey, lepas tu setelah berjaya, kita boleh gunakan data ini untuk kita simpan di dalam database kita. Kalau anda ingat tadi, kita telah berjaya membuat penyambungan kepada database ataupun bekalan data kita. Okey, lepas tu kita akan simpan /post dalam variable nama, daftar nama. Dan kita juga akan mengambil daftar kata laluan /post kata laluan user kod password user. Okey, pastikan anda masukkan nama yang betul ya. Password user, dan kita cuba echo kedua-duanya sekali. Daftar nama dot daftar kata laluan. Okey, di antara dot ni saya akan masukkan selang supaya kita boleh nampak perbezaan. DR. Okey, kita akan tengok, kita akan pergi belakang semula. Saya akan masukkan password admin 12345 daftar account, dan kita akan dapat username dan password. Okey, maksudnya sekarang ni tinggal hanya untuk kita masukkan data ini ke dalam bekalan data kita. Okey, untuk kita masukkan data ke dalam bekalan data, kita boleh menggunakan MySQLi query, dan dia akan meminta dia akan meminta 3 parameter lah, tapi kita akan hanya menggunakan 2 sahaja parameter. Parameter yang pertama adalah connection. Kalau anda perasan, kita telah membuat connection ataupun penyambungan di sini, dan kita hanya masukkan /con sahaja. Dan untuk yang kedua pula adalah query. Jadi di sini adalah statement ataupun kenyataan MySQL untuk kita berikan arahan kepada bekalan data kita. Jadi kita akan menggunakan saya akan buat pemboleh ubah untuk simpan kenyataan ini, kenyataan daftar. Jadi saya akan insert into, dan nama table kita tadi ialah pengguna. Di sini nama table kita ialah pengguna. Values, dan anda mesti ikut urutan ya. Kalau anda tidak masukkan nama kolom, anda mesti ikut urutan yang betul kalau anda terus menggunakan values ini. Jadi untuk urutan yang pertama ada ID, username dan password. Seperti yang saya cakap tadi, ID ni dia akan meningkat secara sendirinya. Jadi kita tak perlu hantarkan nilai ke dalam kolom ID. Jadi saya akan masukkan null. Dan untuk yang kedua, saya akan masukkan daftar nama, dan jangan lupa untuk masukkan single quote untuk menandakan bahawa data ini adalah bentuk string. Dan untuk kata laluan juga kita akan masukkan sama juga macam tadi, daftar kata laluan, dan jangan lupa semikolon di akhir baris. Okay, insert into pengguna, dan maksudnya kita akan masukkan data ini ke dalam table pengguna, di mana nilainya ialah null untuk yang pertama. Seperti saya cakap tadi, ID itu dia akan meningkat secara sendirinya, jadi kita tak perlu masukkan apa-apa nilai. Seterusnya dia akan masukkan nama, kerana dia ingat kedudukan username di tempat yang kedua, dan terakhir sekali adalah password, iaitu daftar kata laluan. Dan di sini anda cuma masukkan kenyataan daftar. Okey, selesai. Jadi anda juga boleh menggunakan if statement untuk periksa sama ada query ini berjaya ataupun tidak.
arahan yang anda berikan ini berjaya ataupun tidak. Jadi saya boleh periksa query. Jadi saya boleh gunakan if periksa query, dia akan return, dia akan kembalikan true sekiranya periksa query MySQL query ini berjaya dilaksanakan. Jika true, kita nak dia tulis berjaya masukkan data, berjaya mendaftarkan pengguna baru. Else, kita akan tulis tidak berjaya mendaftarkan pengguna baru. Okey, di sini kita akan buat check, kita akan buat periksa, kita akan periksa sama ada kita punya /count ini berjaya ataupun tidak. Okey, jadi saya akan masukkan semua coding ini di dalam if yang pertama ini. Else echo penyambungan dengan pengkalan data gagal. Okey, kita akan cuba untuk daftar di sini. Saya akan kembali semula ke home, sistem autentikasi, username Zaim, dan kata laluan ialah admin, daftar account. Okey, jadi kita berjaya mendaftarkan pengguna baru. Jadi kita tekan di sini, kita tengok, dan kita ada data baru iaitu username Zaim dan password admin dengan ID 1. Seperti saya cakap tadi, dia akan meningkat dengan sendirinya. Setelah kita berjaya mendaftarkan pengguna yang baru, jadi kita boleh gunakan data pengguna ini untuk log masuk. Jadi seperti untuk daftar ni, saya akan copy paste saja untuk jimatkan masa. Dan apa yang akan bertukar ialah di sini. Okey, untuk semua perkataan daftar saya akan tukarkan dengan log masuk. Dengan log masuk lah, kira tu. Okey, untuk index.php ni saya akan tukar log nama user dan log password user. Okay, jadi log nama user untuk name, untuk input nama. Log masuk saya akan masukkan di sini log nama user, dan yang satu saya akan log password user di sini. Okey, kita tak akan gunakan insert, tetapi kita akan gunakan select. Okey, select ni maksud kita akan ambil data daripada table pengguna. Jadi apa yang kita nak ambil ialah kita nak ambil semua kolom tersebut. From, select semua daripada pengguna. Kita tak akan pakai yang selebihnya ni, tapi kita akan pakai where. Jadi where di mana username dalam database sama dengan log masuk nama, iaitu kita punya data yang kita hantarkan ke dalam log nama user di sini. Dan kita perlu masukkan single quote untuk pastikan ia adalah bentuk string, dan menggunakan and. Okey, dan masukkan password sama dengan log masuk kata laluan. Okey, kita akan dapatkan data daripada table pengguna yang mana username bersamaan dengan log masuk nama dan password bersamaan dengan log masuk kata laluan. And di sini bermaksud username kena sama dan password juga kena sama. Jadi kalau salah satunya salah, maka kenyataan log masuk ini akan dia akan return false lah, dia akan kembalikan kegagalan lah untuk melaksanakan arahan ini. Jadi kita akan periksa query, kita masukkan kenyataan log masuk ke dalam MySQL query. Okey, sekiranya query ini berjaya, kita akan check echo berjaya log masuk.
Okay. Kalau tidak berjaya, gagal log masuk pengguna. Okay, jadi kita boleh cuba di log masuk, dan kita tahu nama kita ialah Zaim dan kata laluan ialah admin. Kita akan cuba log masuk dan kita berjaya log masuk. Walaupun kita telah berjaya log masuk ke dalam sistem, tapi sistem autentikasi kita ini belum lagi sempurna. Kerana contoh, saya nak pergi ke periksa.php ni. Jadi saya nak pastikan pengguna yang masuk ke dalam periksa.php ini telah log masuk. Jadi macam mana kita nak periksa sama ada pengguna tersebut telah log masuk ataupun belum? Okey, di sini kita akan menggunakan session. Okey, macam mana session ni? Dia boleh memenuhi keperluan kita untuk periksa sama ada user itu telah log masuk ataupun belum. Sebenarnya data ataupun ID yang kita akan berikan kepada user yang telah log masuk ataupun pengguna yang telah log masuk, dia akan disimpan di bahagian pelayan ataupun server. Jadi di bahagian server, di bahagian pelayan ni, bila user masuk ke dalam periksa.php, kita akan tengok di dalam session di bahagian pelayan ni sama ada wujud tak ID untuk pengguna ini. Kalau tidak wujud, maka kita akan hantar semula dia ke index.php. Kita akan suruh dia log masuk dahulu, baru dia boleh masuk ke dalam periksa.php. Tetapi sebelum kita boleh menggunakan session, kita harus meletakkan satu baris, satu fungsi ini di bahagian atas sekali. Di sebelum coding kita apa semua ni, kita kena letak dahulu fungsi ini sebelum kita boleh menggunakan session, iaitu session start. Okey, lepas kita menggunakan session start ni, kita nak dapatkan data daripada arahan yang kita telah berikan kepada pengkalan data kita, iaitu MySQL. Kita akan menggunakan pemboleh ubah data dan menggunakan MySQLi fetch assort ataupun fetch associative. Saya pernah buat video mengenai associative array dalam PHP. Anda boleh tengok dahululah video tu kalau anda tak faham bagaimana fetch associative ini berfungsi. Jadi parameter ni dia akan mengambil MySQLi query, dan kita telah berikan MySQLi query kita kepada pemboleh ubah periksa query di sini. Jadi kita gunakan saja periksa query. Okey, jadi kita boleh menggunakan global function session. Kita boleh menggunakan global session ni, dan di dalam session ni saya nak berikan ID lah. Saya nak simpan ID user tersebut. Jadi daripada ID kita gunakan index ID. Index ID ni datang daripada pengkalan data kita, iaitu ID di sini. Dia akan berikan nilai 1 ni ke dalam session ID di sini. Save. Sekarang kita dah berikan nilai ID ke dalam session ID kita, dan session ID ni akan disimpan di bahagian pelayan. Dan setiap kali kita masuk ke periksa.php, periksa.php ni dia akan tengok di dalam session yang disimpan di bahagian pelayan sama ada session ID untuk user ataupun untuk pengguna yang telah log masuk ini telah ditetapkan ataupun tidak. Jika tidak ditetapkan, maka kita akan hantar semula pengguna ini ke index.php. Jadi bagaimana untuk kita buat tu? Pertama sekali kita kena menggunakan session start. Jadi anda kena ingat, untuk setiap tempat yang menggunakan session, anda perlu meletak session start di atas sekali. Jadi kita nak check, okey, iset/session id, else tidak. Okey, di sini maksud kalau session ID untuk pengguna ini telah ditetapkan, maka kita akan echo user pengguna telah berjaya log masuk ke dalam sistem. Okey, dan kita boleh tengok dia punya ID juga. ID untuk pengguna ini ialah, dan kita boleh masukkan
dot session ID. Okay. Dan di sini adalah kalau user itu tidak log masuk, dan kita akan echo anda tidak log masuk ke dalam sistem. Okay. Sekarang kita boleh lihat kalau kita pergi ke periksa.php. Okay, nampak pengguna telah berjaya log masuk ke dalam sistem. ID untuk pengguna ialah 1. Sebab apa? Sebab kita dah login tadi. Okay, sebagai contoh, kalau untuk kita log out lah, kita boleh menghancurkan ID ni. Jadi saya boleh buat unset session ID. Okay. Jadi saya akan pergi ke periksa.php. Okay, sekarang ni ID untuk session ID kita telah pun di unset ataupun telah dikosongkan. Jadi kalau sekali lagi saya refresh dan dia tulis anda tidak log masuk ke dalam sistem. Sebab apa? Sebab tadi saya dah unset untuk nilai session ID ni, yang boleh lebih kurang macam anda sudah log out lah, begitulah. Tapi apa yang saya nak buat ialah kalau user itu tak login ataupun dia tidak log masuk ke dalam sistem, saya nak hantar dia ke index.php. Macam ni, location index.php. ok, kita pergi semula ke sini. Kalau saya refresh, saya akan secara automatik pergi ke sistem autentikasi, iaitu index.php ni lah. ok, bagi contoh, sekarang ni saya tidak log masuk ke dalam sistem lah. Kalau anda dapat lihat sekarang ni, sepertinya kita dah log out lah tadi kan. Dan kalau saya pergi ke periksa.php dari sini, maksud saya daripada keadaan saya tidak log masuk ke dalam sistem, kalau saya pergi ke periksa.php, dia akan hantar saya semula ke index.php kerana dia menjalankan coding di sini. Jadi kalau saya login, Zaim, kata laluan admin, log masuk. ok, saya dah log masuk dan saya pergi ke periksa.php dan dia akan cakap pengguna ini telah berjaya log masuk ke dalam sistem. ID untuk pengguna ini ialah 1. ok, setakat itu saja video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.